dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Apa khabar semua para penonton? Dan selamat malam seram. Sekejap, saya tak biasa Saya kena tukar topi. Ini baru KC. Baik. Okey, sebelum tu saya nak ucapkan Masya Allah, terima kasih ya. Selepas 2 tahun kita tak boleh buat live show yang datang ramai. Dan saya nak ucapkan terima kasih sokongan pada geng Momok semua. Berikan tepukan untuk diri anda sendiri, geng Momok. Terima kasih. Selamat datang ke Pesta Raya Malay Festival of Arts 26 hingga 29 dari bulan Mei 2022. Dan Pesta Raya Anjuran Esplanade ni berlangsung setiap tahun dan tahun ini tidak terkecuali. Alhamdulillah, selepas mungkin tak dapat live audience, tahun inilah bermula live audience selepas 2 tahun. Dan bukan saja ada malam seram, ada acara-acara sampingan yang lain ya, dekat luar, outdoor, teater, juga ada di acara persembahan-persembahan yang berbayar seperti esok kita ada Sufi Rashid lah, ada Ja Ali, ada DK DK Barat. Satu acara DK Barat dia panggil DK Barat bersama dengan Khairuddin Samsudin lah, bersama dengan Rifa'ah dan sebagainya. Jadi banyak sangat aktiviti-aktiviti sempena dengan Pesta Raya. Nak dapatkan informasi boleh pergi ke laman esplanade.com/Pesta Raya untuk dapatkan informasi lebih lanjut. Dan hari ini saya akan mulakan bukan satu tapi 2 cerita lah sebab saya ada setengah jam, kemudian kita berehat, kemudian datang balik. Dan hari ini saya ada 2 tetamu. Yang pertama, tetamu saya untuk sesi yang kedua bersama dengan Hafiz Hadi ya. Hafiz Hadi daripada YouTube channel The Segment akan join kita secara online di Shah Alam untuk berkongsi kisah seram. Kemudian sesi yang ketiga sesi kedua pukul 8.30, sesi ketiga pukul 9.30 bersama dengan Hafiz Rahman ataupun AKA yang dikenali dengan nama Bonda Beda. Beliau juga akan berkongsi on-site, dia akan duduk sebelah saya, berkongsi pengalaman kisah seram yang ingin disampaikan. Dan hari ini Alhamdulillah saya tak ada banyak sebab memang benda-benda saya buat ni ada kalanya last minute. So saya ada sedikit buah tangan tapi tak ramai lah untuk beberapa orang yang terpantas boleh menang t-shirt malam seram. Ya, saya ada t-shirt malam seram 2 saiz saja, mohon maaf, M dengan XL. Tak apalah, kalau dapat menang pun boleh jadikan sebagai satu souvenir untuk anda ya. Dan soalan saya akan tanya di penghujung rancangan. Kemudian siapa yang dapat WhatsApp jawapan terpantas dan dapat reply daripada admin saya, you are the winner. Anda akan saya undang kat tepi nanti untuk ambil t-shirt anda lah ya. Jadi ingat kena WhatsApp, nombornya akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti. Tapi sebelum itu terima kasih pada semua yang sudi hadir bersama dengan saya KC pada malam ini di Esplanade. Dan kalau sudah bersedia, kita akan mulakan kisah yang pertama. Kisah pertama ni agak pendek sedikit. Dan kemudian saya akan teruskan dengan kisah yang kedua sebentar saja nanti. Dan kepada anda yang sedang menonton secara live di YouTube, mana kamera kat sana which one kamera? Oh dah, okey. Yang sedang menonton di YouTube Esplanade iaitu Pesta Raya, di YouTube KC, di Facebook, jangan lupa untuk follow, like, komen dan subscribe. Dan selamat datang ke rancangan Malam Seram. Jom kita mulakan dengan kisah yang pertama. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, pengalaman yang pertama ini datang daripada pengirim kita yang nak berkongsi satu peristiwa seram yang pernah terjadi pada dirinya. Dan kejadian ini berlaku ketika beliau berada di okey, ini dia. Peristiwa ini berlaku ketika dia berada menetap di sebuah hotel di Malaysia. Ya. Begini kisahnya, kita mulakan dalam rancangan Malam Seram. Jom. Apa khabar KC dan juga para penonton Malam Seram?
yang mungkin sekarang sedang menonton secara live di Esplanade Concourse dan juga yang berada di rumah di mana saja anda berada. Nama saya Yati. Saya nak berkongsi satu peristiwa seram yang pernah saya alami ketika saya bercuti di Malaysia. Kejadian seram ini berlaku pada tahun 2014, yang mana pada masa itu saya hanya datang setelah suami saya habis company meeting. Maknanya kata Yati dekat sini, suami saya telah pun pergi dululah ke Kuala Lumpur, dan kemudian dia ada urusan kerja. Selepas urusan kerja tu baru saya akan join. So suami saya ni menetap dekat sebuah apartment yang mana dah disediakan oleh his company. So saya datang 1 hari lebih awal untuk kita bercuti, continue sambung bercuti. Dan dipendekkan cerita, kata Yati, apabila suami saya sibuk berurusan, pergi meeting, saya dah sampai. Dan bila saya sampai, suami saya tak adalah dekat dalam apartmen berkenaan kan. So that was his last meeting. Dan suami juga ada beritahulah pada hari terakhir suami saya akan ada satu dinner. Jadi suami ajak untuk saya join, cuma saya tak berapa nak ikut sebab saya ni seseorang yang sangat susah nak bergaul dengan orang. Jadi kata Yati, saya pilih untuk duduk dekat apartmen tu seorang diri apabila suami saya makan jamuan makan malam dan pergi karaoke dengan teman-teman sekerja yang berada di Kuala Lumpur. So, ia bermula ketika saya sedang duduk dekat ruang tamu. Masa tu saya dengar macam ada orang sedang melompat-lompat. Saya dengar bunyi macam orang juk, juk, juk. You know, sometimes you can hear bunyi orang macam melompat. Pada mulanya saya ingatkan orang atas. Dalam hati saya ni, dah pukul 10 malam pun nak main lompat-lompat. Saya pun diamkan diri. Dan bunyi melompat tu semakin lama, semakin kuat dan semakin banyak kali saya dengar. Tiba-tiba saya tergerak hati untuk bangun pergi dapur untuk ambil air. Dan Casey, bila saya bergerak daripada ruang tamu nak pergi ke dapur untuk ambil air, saya berdiri dekat atas boleh rasa duk 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 duk. Kemudian bila saya bergerak menuju ke arah dapur, saya boleh rasa bunyi itu ikut saya. Sampai dekat dapur, dapat saya rasakan bunyi lompatan itu seolah-olah ikut saya masuk dapur. So, apa yang berlaku saudara para penonton Malam Seram? Saya buka lah peti ais. Ini kan pertama kali. Saya pun tak tahu apa yang ada dekat dalam. Buka, nampaklah sebotol air sejuk. Saya buka air itu dan tuang ke dalam cawan. Tengah tuang, rasa lagi kisi. Orang ni apa ni bising sangat malam-malam melompat-lompat ke atas. Saya pun berdiri sambil memandang ke arah tingkap dan minum segelas air. Sedang saya minum air, saya terperasan daripada refleksi cermin, the reflection from the window, saya ternampak macam ada orang dekat belakang tengah. Masa tu saya terus terlepaskan gelas dekat tangan dan toleh ke belakang, yang pasti saya tak nampak sesiapa pun lah yang berada dekat belakang saya. Gelas habis jatuh berderai. Saya ketakutan, Casey. Saya terus telefon suami, abang bila nak balik? Tapi suami tak jawab-jawab message, tak jawab-jawab panggilan. Mungkin sedang seronok berkaraoke dengan siapa tu Itulah suami ajak kau tak nak kan, kan dah takut sendiri. Jadi akhirnya saya terperap dalam bilik, Casey. Terperap dalam bilik seorang diri sampailah suami saya balik. Dan ternampak gelas yang pecah yang tak sempat saya nak bersihkan. Dan bila suami tanya, saya ceritakan apa yang terjadi pada malam tersebut. Itulah pengalaman saya. Oleh kerana itu adalah sebuah apartmen yang syarikat benarkan suami untuk tinggal,
ia adalah free lah, tak perlu dibayar. Jadi saya kata pada suami, bang, besok kita pindah bang, cari hotel. Saya tak nak duduk tempat ni lagi. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey. Kisah seterusnya saya nak bacakan ni. Sebelum tu, kepada anda yang mungkin ini adalah, saya ni tak suka jump scare kan, tapi saya akan beritahu anda lah. Mungkin yang lemah semangat tu, kalau ternampak penampakan, beristighfar lah ya saudara. Ya, macam mana istighfar? Astaghfirullahalazim. Takut nanti ada kadang bila penampakan tu menjelma, nanti anda semua terperanjat kan. Astaghfirullah, apa benda tu? Mak dah boleh nampak lah. Kau nampak tak? Awak kat tepi main peranan lah. Mana mak nampak apa? Awak main peranan, cakap tak nampak je. Mana mak? Tu. Mak nak kena berubat ni. Okey, saya akan tanya soalan di penghujung rancangan ini. Ada 3 t-shirt saya nak berikan. Ingat kena WhatsApp. Okey, nombor untuk WhatsApp saya kasih sekarang lah sebelum saya mulakan cerita, jadi tak tergopoh gapah ya. Ini adalah nombor admin saya, 82990595. 82990595. Saya tanya soalan, jawapan kena betul, kena tepat kena yang tepat, yang tertinggal huruf saya tak boleh lah. Jadi first top 3 yang terpantas akan dapat reply, you are the winner. Anda menang 1 t-shirt seorang satu lah. Minta maaf, size dia XL dengan M, itu saja, tak banyak. Dan kalau terpaksa ambil XL, terpaksalah ya. Bolehlah buat jumper ke kan. Baik, kita mulakan kisah selanjutnya. Yang ini kisah agak menarik sedikit. Pengalaman yang berlaku kepada seorang pengirim yang bernama Nurmala, ya, Nurmala, dan berasal dari Chua Chu Kang. Siapa sini orang Chua Chu Kang kat tangan? Ada tak? Hati-hati ya, Nurmala akan datang. Okey, begini kisah Nurmala. Kita teruskan dalam rancangan Malam Seram. Jom. Apa khabar para penonton Malam Seram dan KC? Nama saya Nurmala. Saya berasal dari Chua Chu Kang, Singapura. Terima kasih kerana sudi memilih cerita saya untuk diketengahkan dalam Malam Seram. Pengalaman saya adalah tentang jam pusaka berdiri. So saya pun terfikir apa jam pusaka berdiri Rupanya dia ada letak dalam bracket lah. Dalam bracket tu dia kata grandfather clock. Sebelum ini saya tidak pernah mengalami pengalaman seseram pengalaman yang saya nak story pada kes ini. Dan ia bermula hanya selepas kami berpindah di rumah yang kami duduk ni dekat Chua Chu Kang. Grandfather clock atau jam pusaka berdiri peninggalan arwah datuk masih lagi disimpan oleh ayah saya di sebuah storage facility, tempat kemudahan menyimpan ni. Kerana rumah lama kami, sebelum ni dia tinggal kat tempat lain lah rumah lama kami tidak ada tempat untuk meletakkan jam tu. Jadi jam tu boleh kita bayangkan lah, jam tu memang besar, tinggi kan. Jam tu berada di tempat simpanan semenjak arwah atuk meninggal lebih 6 tahun yang lalu. Setelah berpindah ke rumah baru yang lebih besar, ayah mengambil keputusan untuk membawa bersama jam pusaka tersebut di rumah baru kami. Bila jam pusaka tu sampai di rumah, ayah memberitahu saya dan kakak tentang jam tersebut. Ayah pun panggil lah adik, kakak, sini, ayah nak cakap sikit ni. Masih ingat lagi tak dengan grandfather clock ni? Ini kan atuk punya. Dan Nurmala pun tanyalah, lama ni ayah jam ni? Ayah masih simpan? Tak pernah nampak pun. Ayah dah lama simpan dekat storage facility. Rumah lama kita sempit, jadi rumah baru ni ayah nak letak dekat ruang tamu lah. Jam ini arwah atuk kamu memang sangat suka. Dulu masa dia ada jam ni, dia rajin tau. Hari-hari dia lap, dia bersihkan jam ni. Sejak ayah kecil lagi, dia jaga jam ni sampai dia meninggal dunia.
Kamu tengok jam ni, masih lagi elok, masih lagi cantik. Ayah meletakkan jam itu dekat ruang tamu di rumah kami dekat Chua Chu Kang. Dan sejujurnya Casey, sekali pandang bila tengok jam ni, pada waktu malam agak menyeramkan. Apatah lagi dengan bunyi jam. Apatah lagi dengan bunyi jam yang memang pada waktu malam bila di rumah yang sunyi amat menakutkan. Bunyi jam dengar tak? Itu lebih second hand Siapa nak ada jam tu? Kadang-kadang rasa bunyi seperti semakin kuat dan mengganggu saya ketika saya tidur. Pernah saya terjaga beberapa kali kerana terganggu dengan bunyi jam pusaka berdiri itu. Saya pernah tanya kakak dan ibu, "Kak, ibu nak tanyalah, ibu malam-malam tak dengar ke bunyi jam ni macam bising sangat? Kadang-kadang saya tak boleh tidur tau bu, bunyi kuat." Dan kata mereka langsung tak dengar bunyi jam ni. Hanya saya seorang saja yang rasakan bunyi jam ni terlalu kuat untuk saya. Pada satu malam, saya terjaga dari tidur, terdengar bunyi jam tu seperti orang memanggil nama saya ketika saya sedang tidur. Nurmala, Nurmala. Nurmala. Apabila saya bangun untuk ke ruang tamu, suara tu terus hilang, Casey. Rasanya macam orang panggil aku, tapi tak ada pula orang. Kan suara tu terus hilang, kata Nurmala. Semenjak jam pusaka berdiri ada dalam rumah baru kami, saya seringkali rasa seperti saya tidak kesorangan. Bayangkan, katanya kadang-kadang ni sedang duduk dekat study room, tengah reply email, gunakan komputer, rasa dekat belakang saya ni macam ada orang berdiri. Tengah duduk ni, tiba-tiba rasa meremang tau, macam apa benda pula aku rasa ni. Setiap kali rasa seram, bila saya toleh, dia tak ada. Setiap kali rasa seram, bila saya toleh, dia tak ada, Casey. Dan kadang-kadang saya balik kerja agak lewat. Kalau tengah makan dekat ruang tamu, dekat meja makan, kadang-kadang kadang-kadang rasa seperti dia dekat bawah meja tengah merangkak. Bayangkan saudara, saya bila tengok dekat bawah, dia akan hilang lah. Dan saya rasa ini semua berpunca daripada gangguan jam pusaka yang dimiliki oleh arwah datuk saya. Saya pernah beritahu ibu tentang jam tu. Saya cakap dekat ibu yang saya rasa takut. Tapi oleh kerana saya saja yang rasa seperti itu, kakak saya tak pernah rasa, ibu saya tak pernah rasa, ayah saya pun tak pernah rasa, ibu menganggap itu hanya perasaan saya saja. Alah sudahlah, tu perasaan kau je lah, kata ibu saya. Pada satu hari, ayah saya menyuruh saya membersihkan jam tersebut. Ayah kata, Malah sini kejap. Ya ayah, ini jam ni dah lama kat rumah ni, tak pernah pun nak dibersihkan. Tolong ayah boleh lap-lapkan sikit. Berabuklah ayah nampak. Jadi sedang saya lap-lap jam tu, sedang saya bersihkan jam tu, tiba-tiba saya ternampak seperti ada pintu kecil, a hidden door, pintu kecil yang tersembunyi. Tapi pintu tu tidak mempunyai tombol, tak ada doorknob. Dia macam nampak macam pintu lah. Saya cari screwdriver untuk buka pintu tersebut. Setelah beberapa percubaan, akhirnya saya berjaya untuk buka pintu. Baru buka ke sih? Buka pintu. Apabila saya membuka pintu,
dekat jam pusaka berdiri tu, saya ternampak ada barang dekat dalam. Pada mulanya saya ingatkan, saya tak pasti apakah benda tersebut, sehingga saya terjumpa nota yang mengatakan, ya, dekat dalam tu ada pintu dia buka, pintu kecil lah, very small door katanya. Dia buka, dia nampak ada barang, tapi tak tahu barang apa. Dan dia nampak ada macam sepucuk kertas surat. Dia ambil, kemudian dia baca. Dekat situ tertulis, letak di atas kelopak kalau ingin lihat dia di mana. Tulisan tu macam tu lah saya rasa. Saya yang sedang memegang benda tersebut dan terus meletaknya kembali. Selepas beberapa kali saya cuba fikir duduk, apa benda ni aku pegang ni? Ada kertas yang tertulis, letak atas kelopak mata untuk lihat dia di mana. Dan ada lagi satu benda ni yang saya belum pasti apakah benda tu. Dan bila saya tengok lama-lama, saya tengok, Casey nak tahu tak apakah benda yang saya nampak tu? Benda yang saya pegang tadi, yang saya dah letak balik tu, adalah kelopak mata manusia yang sudah kering dan kecut, dengan beberapa bulu mata yang masih belum tertanggal. Dengan segera saya dah letak balik itu kan, saya tutup pintu. Casey, para penonton Malam Seram, saya tidak pasti adakah ayah saya tahu akan perkara tersebut. Saya pun tidak tahu bagaimana untuk memberitahu ayah maupun ibu saya, sebab saya takut ini akan membuat fitnah pada arwah datuk. Jadi dia takutlah kalau dia cakap, ibu, ayah, saya nampak benda ni. Dan kemungkinan kan ibu dengan ayah akan fikir arwah datuk tu ada simpan hantu ke, ada melakukan ilmu. Jadi dia kata Nurmala, saya pun tak nak lah kalau beritahu ibu dengan ayah sampai jatuh fitnah, arwah pun dah tak ada. Jadi saya hanya berdiam diri. Bayangkan, kemungkinan arwah atuk beli jam tu, benda tu dah ada dah. Tak ada orang pun yang tahu kecuali saya mungkin. Saudara para penonton Malam Seram, kata Nurmala, hari ini saya sudah berpindah ke rumah saya sendiri, dan jam itu masih megah berdiri di ruang tamu rumah ibu ayah saya di Chua Chu Kang. Saya takut satu hari nanti bila saya ada anak, mungkin anak saya akan diganggu oleh jam pusaka berdiri. Wallahualam, itulah pengalaman yang saya nak kongsi pada semua, dan selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Ada yang lemah. Siapa nampak? Siapa nampak? Lebih baik pergi berubat jumpa ustaz sebab saya tak nampak. Okey saudara, kita hampir-hampir di penghujung sesi yang pertama Malam Seram bersama dengan saya. Selepas ini kita akan pergi ke Shah Alam bersama dengan Hafiz. Tapi sebelum tu, saya ada soalan. Siapa terpantas, ingat hanya bila anda dapat reply daripada admin, you are the winner, anda boleh collect hadiah tu. Tapi saiz dia cuma ada M dengan XL, ya. Selagi stok masih ada lah. Kalau terdapat XL, apa nak buat kan? Jadikan sebagai satu cenderahati je lah, ya, sebagai kenang-kenangan. Baik, soalan dia adalah jeng jeng jeng. Dah bersedia semua? Okey, bagus Ingat hanya 3 pemenang, satu soalan lah, 3 pemenang, ya. Soalan dia adalah, berikan nama penuh 2 YouTuber undangan untuk Pesta Raya Malam Seram di Esplanade. Nama penuh Tadi saya sebutkan nama mereka, spelling nak kena betul dan jangan salah spelling. Sebab ada satu spelling nama dia sama tapi ejaan dia lain sikit. Jadi yang terpantas, yang berjaya akan terima reply, you are the winner. Maknanya anda pemenang lah. Hanya 3 untuk sesi ni. The next session kita ada lagi 3 pemenang.
Dan begitu juga dengan sesi yang terakhir, 3 lagi pemenang akan membawa pulang t-shirt Malam Seram. Okey. Jadi saya nak ucapkan terima kasih pada yang sedang menonton di YouTube, di Facebook, dan jangan lupalah selepas ni kita akan bersama dengan Hafiz Hadi dan juga Hafiz Rahman yang mana mereka akan berkongsi pengalaman-pengalaman kisah-kisah seram. Dan sebelum tu kita berdua nak ke depan untuk anda petik gambar sekejap sebelum kita berhenti berehat dalam rancangan Malam Seram. Cik Pon, jom. Cik Pon, jom. Jom Cik Pon, sini, di sini. Aku seru kau, datanglah sebelahku. Kau ikutlah abang yang pakai kasut putih. Dia dah lama membujang. Oh sebelah isteri minta maaf lah Enggak kan, sebelah jiran Okey, ambil gambar kejap. Okey, sebelum tu terima kasih sekali lagi pada semua dan jangan lupa untuk ikuti Pesta Raya Malay Festival of Arts yang akan berlangsung dari 26 hingga 29 hari bulan Mei 2022. KC kembali selepas ini dan saya nak ucapkan pada semua apa? Boleh tak saya buat satu video? Malam Seram. Saya nak post lah. Boleh kejap Ready? Daripada sini Malam Seram. Okey, ready. Belum lagi, sabar. Tak sabar Okay, ready? 1, 2, 3. Banyak ambulans sini. Okey, KC undarkan diri dan jumpa lagi untuk sesi kedua. Pada yang nak pergi toilet boleh pergi toilet dan kita kembali selepas ini. Terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat Malam Seram. Bye-bye.